Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah kami iaitu Dr. Hezrin binti Muhammad Fauzi. Jadi pada hari ini saya Nurul Fatim binti Hamdan dan rakan-rakan saya akan membentangkan tugasan yang telah diberikan kepada kami yang berkaitan dengan penilaian program. Dan program yang telah kami pilih adalah penilaian program bicara kanak-kanak dalam pemulihan dan perlindungan. Okey, seterusnya untuk bahagian pengenalan, program bicara kanak-kanak dalam pemulihan dan perlindungan adalah anjuran Pusat Pengajian Kerja Sosial dan program ini telah diuruskan oleh mahasiswa Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial tahun 3. Jawatan kuasa pelaksana program telah ditubuhkan bagi menjayakan program tersebut. Program ini juga telah disertai oleh 90 orang pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial tahun 3. Jadi program ini telah diadakan di Auditorium Perpustakaan pada 12 Mac 2020 yang bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Perkongsian juga telah disampaikan oleh Encik Nur Azmi bin Adnan, merangkap Pegawai Kebajikan Masyarakat, dan Puan Balkis binti Muhammad Azam, iaitu Pegawai Penyelidik Universiti Malaya. Seterusnya, sebanyak 2 slot telah disampaikan kepada peserta oleh penceramah di mana kedua-dua slot ini adalah berkaitan dengan kanak-kanak dalam pemulihan dan perlindungan. Okay, seterusnya untuk permasalahan kajian. Yang pertama, program ini melihat kepada masalah berkaitan kanak-kanak yang semakin meningkat, contohnya macam juvana, buli dan sebagainya. Oleh itu, penyelesaian masalah itu perlulah dibentuk daripada awal, bermula daripada mahasiswa itu sendiri yang perlu mengambil tahu apakah inisiatif pada masa hadapan yang perlu dilakukan bagi membendung masalah yang wujud. Okey, yang kedua, kerana kewujudan masalah-masalah yang tak dapat lagi dibendung ini sehingga ke peringkat global ini, perlulah program bicara kanak-kanak seperti ini bagi meningkatkan pengetahuan dan pengalaman profesional terutamanya dalam bidang kerja sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, melalui program ini juga mahasiswa tu digesa untuk mempraktikkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh agar dapat meningkatkan kemampuan dalam penyampaian idea, berhujah dan sebagainya. Okey, untuk objektif program ini kita ada 3 yang telah dinyatakan. Yang pertama, mendedahkan mahasiswa tentang kanak-kanak yang berada dalam pemulihan dan perlindungan negara. Yang kedua, meningkatkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman profesional dalam bidang kerja sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penyampaian idea, berhujah dan berfikiran kritis terhadap hala 7 bidang kerja sosial di Malaysia. Okey, seterusnya adalah persoalan kajian. Yang pertama, adakah input tentang kanak-kanak yang berada dalam pemulihan dan perlindungan negara dapat disampaikan kepada mahasiswa? Yang kedua, adakah mahasiswa ni dapat meningkatkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman profesional dalam bidang kerja sosial selepas mengikuti program bicara kanak-kanak ini? Dan yang ketiga, adakah mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam penyampaian idea, berhujah dan berfikiran kritis terhadap hala 7 bidang kerja sosial di Malaysia? Untuk bahagian sorotan kajian, kami bagikan kepada 2 kerana program penilaian yang kami lakukan tu terdapat 2 slot. Yang pertama, slot kanak-kanak dalam pemulihan dan perlindungan mengikut perspektif undang-undang, dan juga yang kedua adalah prosedur kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah. Jadi bahagian saya adalah kanak-kanak dalam pemulihan dan perlindungan mengikut perspektif undang-undang. Okey, sekarang mari kita lihat siapakah yang dimasukkan dengan kanak-kanak. Merujuk kepada Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak merupakan individu yang berusia 18 tahun dan ke bawah. Akta Kanak-kanak telah membahagikan kanak-kanak kepada 3 kategori. Yang pertama adalah kanak-kanak memerlukan perlindungan dan pemulihan, kanak-kanak tidak terkawal dan juga kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah. Okey, sekarang mari kita lihat siapakah kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan. Di bawah Seksyen 38, seorang kanak-kanak memerlukan perlindungan dan pemulihan jika kanak-kanak itu sedang didorong untuk melakukan apa-apa perbuatan seksual atau seumpamanya, tinggal di atau kerap kali mengunjungi mana-mana rumah pelacuran atau seumpamanya, berada atau bersama-sama dengan atau berada di bawah kawalan penyelenggaraan rumah pelacuran atau muncikari-muncikari, telah membawa masuk atau akan dihantar keluar dari Malaysia, dan penjagaan kanak-kanak itu diperoleh sama ada melalui pemerdagangan manusia, telah digunakan, dilatih atau diberikan sebagai seorang pelacur, atau sedang ditahan bertentangan dengan kemahuannya seperti dipaksa untuk melacurkan diri dan sebagainya.
Berdasarkan kenyataan-kenyataan tadi, kita boleh rumuskan bahawa kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan ini adalah kanak-kanak yang dipaksa untuk melakukan sesuatu tanpa kerelaan diri mereka. Jadi kita perlu lindungi dan pulihkan kanak-kanak yang berada di dalam kawasan ataupun situasi seperti ini. Okey, sekarang kita tengok pula siapakah kanak-kanak yang tidak terkawal. Bagaimanakah seorang kanak-kanak itu boleh dikatakan sebagai kanak-kanak yang tidak terkawal. Kanak-kanak yang tidak terkawal ataupun status offence merujuk kepada kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku luar kawalan seperti berpeleceran, ponteng sekolah, melarikan diri daripada rumah. Dan sebenarnya aktiviti-aktiviti ini jika dilakukan oleh orang dewasa, ia tidak dikira sebagai satu kesalahan, tetapi jika dilakukan oleh kanak-kanak, ia dikira sebagai satu kesalahan. Itulah yang dimasukkan dengan kanak-kanak tidak terkawal. Dan ada beberapa faktor penyumbang kepada tingkah laku bermasalah kanak-kanak. Contohnya sosioekonomi, contohnya sebab masalah kewangan menyebabkan kanak-kanak ni terpaksa mencuri. Mencuri dalam kuantiti yang kalau sebenarnya bukan mencuri untuk dapatkan keuntungan, just untuk, contohnya dia mencuri roti untuk makan sebab itu adalah keperluan dia. Dia bukan mencuri untuk satu keuntungan yang besar seperti orang dewasa buat. Yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Contohnya dia terpengaruh tengok kawan buat benda tak elok, lepas tu dia terpengaruh untuk ikut sama. Contohnya ponteng sekolah, dia tengok kawan dia ponteng sekolah, lepas tu dia pun ponteng sekolah. Yang ketiga, kelonggaran kawalan ibu bapa. Ibu bapa ni tak berapa mengawal anak, lepas tu terlalu busy dan tak ada masa untuk meluangkan bersama anak-anak. Yang seterusnya mempunyai pengalaman didera. Ini merupakan kebiasaannya mangsa dera lebih cenderung untuk membuli pelajar lain. Ini adalah untuk melepaskan geram mereka dan mereka rasa supaya individu lain tu rasa gerun dengan mereka. Okey, seterusnya siapakah kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah? Kanak-kanak yang didapati melencong daripada norma-norma masyarakat, bersikap antisosial dan berkonflik dengan undang-undang di mana melakukan kesalahan jenayah. Contohnya membuli, mencuri, mengedar dadah. Dan bagi kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah ini, terdapat beberapa istilah yang ataupun terma yang kebiasaan digunakan untuk kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang ini. Contohnya deviant, delinquency dan juga pesalah kanak-kanak. Saya pula adalah hak kanak-kanak dan juga prosedur-prosedur jenayah yang melibatkan kanak-kanak. Di dalam Akta Kanak-kanak 2001 telah disenaraikan sebanyak 4 hak untuk kanak-kanak. Yang pertama adalah kehidupan yang mana setiap kanak-kanak yang lahir ni dia mempunyai hak untuk mendapatkan keperluan asas mereka seperti makanan, air bersih, tempat tinggal dan juga penjagaan kesihatan. Yang kedua adalah hak penyertaan. Kanak-kanak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, pandangan diorang tentang hal ehwal kanak-kanak dan ia perlu didengari oleh kita. Yang ketiga adalah hak untuk perkembangan. Okey, ibu bapa atau penjaga perlu memastikan kanak-kanak ini berkembang dengan berjayanya dari segi jasmani, rohani, fizikal dan juga mental mereka seiring dengan usia. Okey, dan terakhir adalah hak untuk perlindungan. Ibu bapa atau penjaga perlu melindungi kanak-kanak daripada didiskriminasikan, daripada diabaikan dan juga didera. Presiden Mahkamah bagi kes jenayah melibatkan kanak-kanak berdasarkan kajian Saleh dan Suhaiza 2007, apabila seorang kanak-kanak ditangkap, dia perlu dibawa ke hadapan mahkamah untuk kanak-kanak. Presiden Mahkamah melibatkan kanak-kanak juga mestilah menurut peruntukan Akta Kanak-kanak 2001 melalui peruntukan Seksyen 88 sehingga Seksyen 90. Perkara pertama yang perlu dipastikan oleh mahkamah ialah memastikan kanak-kanak hadir ke mahkamah bersama ibu bapa atau penjaganya. Seksyen 88(1) meletakkan tanggungjawab moral dan undang-undang ke atas ibu bapa atau penjaga untuk hadir ke mahkamah sepanjang prosedur berlangsung. Melainkan mahkamah berpuas hati bahawa tidak munasabah untuk meminta mereka hadir ke mahkamah. Subseksyen 5 telah memperuntukkan bahawa ibu bapa atau penjaga boleh dikenakan denda sebanyak RM5,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekiranya mereka gagal untuk hadir ke mahkamah sepanjang prosedur berlangsung. Intisari, pertuduhan mestilah diperjelaskan terlebih dahulu oleh jurubahasa kepada kanak-kanak dalam bahasa yang mudah agar mereka faham. Oleh itu, ia dapat dilihat melalui peruntukan Seksyen 90(1). Daripada penjelasan tersebut, mahkamah boleh membuat keputusan sama ada kanak-kanak tersebut perlu diwakili peguam ataupun tidak. Selepas penjelasan intipati pertuduhan, Seksyen 90(3) memperuntukkan jurubahasa seterusnya bertanyakan kepada kanak-kanak sama ada mereka mengaku bersalah atau tidak bersalah terhadap fakta kesalahan mereka dan bukannya mengaku mereka bersalah ataupun tidak bersalah. Sekiranya kanak-kanak tersebut diwakili peguam perlu menyatakan sama ada pengakuan tersebut bertepatan atau tidak dengan arahan yang diberikan oleh anak guamnya. Sebaliknya, jika dia tidak diwakili mana-mana peguam, dia boleh dibenarkan oleh mahkamah untuk dibantu oleh penjaga ataupun ibu bapanya ketika pembelaan. Seterusnya, mahkamah akan membenarkan kanak-kanak tersebut memberi keterangan secara bersumpah atau secara pengakuan atau apa-apa pernyataan serta memanggil saksinya sekiranya mahkamah mendapati terdapat kes prima facie. Kanak-kanak yang dituduh tersebut akan dilepaskan atau dibebaskan sekiranya pihak pendakwa gagal membuktikan kesnya melampaui keraguan yang munasabah.
Setelah mahkamah mengambil kira dan mempertimbangkan semua perkara yang berkaitan, mahkamah diberi kuasa untuk membuat mana-mana perintah yang terkandung di bawah peruntukan Akta Kanak-kanak 2001 atau secara tambahnya seperti terkandung di bawah Seksyen 91/1. Seksyen 91/1 memperuntukkan bahawa mahkamah berkuasa untuk menegur atau melepaskan kanak-kanak tersebut, melepaskan kanak-kanak itu selepas jaminan untuk berkelakuan baik, memerintahkannya diletakkan di bawah jagaan saudara mara ataupun orang yang dipercayai sesuai, memerintahkan denda, kos ataupun pasal yang perlu dibayar oleh kanak-kanak, membuat perintah akhlak, memerintahkan supaya kanak-kanak itu dihantar ke mana-mana sekolah yang berkelulusan seperti sekolah Henry Jenny, memerintahkannya untuk dirotan tidak melebihi 10 rotan sekiranya kanak-kanak tersebut adalah kanak-kanak lelaki, dan terakhirlah menggunakan hukuman penjara bagi kanak-kanak berumur 14 tahun ke atas sekiranya kesalahan itu boleh dihukum dengan hukuman yang sedemikian. Seterusnya kita masuk kepada metodologi kajian yang terdapat 5 elemen. Yang pertama, reka bentuk kajian, populasi dan persimpulan kajian, teknik pengumpulan data, instrumen kajian serta analisis data. Menilai tahap pandangan terhadap keberkesanan program bicara kanak-kanak, pemulihan dan jagaan di UNIZA ni merupakan hipotesis yang dipilih bagi kajian selidik ni. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Dalam reka bentuk kajian ni, soalan kaji selidik telah kami sediakan dan kami edarkan melalui Google Form iaitu kaedah internet lah. Yang kedua iaitu kaedah kuesioner kami sediakan dan diberikan secara tertutup kepada para responden kami iaitu para pelajar kerja sosial semester 6. Reka bentuk kami berbentuk deskriptif iaitu selain inference terdapat juga kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pemulihan dan kanak-kanak. Kedua ialah populasi, sampel serta teknik persampelan. Populasi kajian kami terdiri daripada 90 orang. Oleh itu, oleh sebab ramai, kami ambil 73 responden sebagai sampel mengikut jadual KG dan Morgan. Pemilihan ini dilakukan secara rawak iaitu secara sukarela yang melibatkan pelbagai peringkat umur, jantina dan status. Yang ketiga ialah teknik pengumpulan data. Kami gunakan kajian yang kami gunakan ni bersifat kualitatif iaitu menggunakan kaedah kuesioner iaitu soalan selidik yang diedarkan melalui Google Form. Dalam instrumen kajian ni pula, kami gunakan soal selidik yang diedarkan melalui Google Form. Soal selidik ni digunakan untuk mengetahui pandangan pelajar terhadap program yang dijalankan. Kandungan soalan ni sangat ringkas dan tidak membebankan para responden untuk menjawabnya. Soalan kajian selidik kami ni mempunyai 29 soalan yang terdapat 6 bahagian iaitu bahagian pertama, demografi responden. Soalan bahagian ini mengandungi 3 soalan berbentuk subjektif iaitu jantina, umur dan status. Bahagian 2 pula ialah reaksi responden terhadap program yang dijalankan seperti contoh tempat yang dijalankan itu kondusif ataupun tidak. Yang mana bahagian ini mempunyai 5 soalan. Bahagian 3 pula membincangkan tentang pembelajaran itu apa yang responden dapat daripada program tersebut. Yang mempunyai 7 soalan. Bahagian 4 ialah berkaitan dengan tindakan responden sebagai contoh melihat perubahan diri apabila menyertai program itu. Adakah program itu dapat memberi manfaat kepada diri ataupun tidak. Bahagian 5 pula berkaitan dengan hasil program. Adakah program tersebut dapat mencapai objektif ataupun tidak. Pada masa inilah dalam hasil program ni keberkesanan serta objektif program dapat dilihat jika ia mencapai tahap yang sepatutnya ataupun tidak. Bahagian 6 iaitu bahagian akhir sekali kami meminta responden untuk memberi ulasan atau cadangan tentang program yang dijalankan tu untuk memperbaiki apa yang kami perlu, apa yang program itu perlu jalankan kelak. Ialah analisis data. Soal selidik responden pula yang kami dah kumpul, kami dah lihat, semua kami akan analisis dengan memasukkan nilai dalam graf, carta pie dan membuat kiraan secara min purata. Dalam analisis data ni akan diterangkan dengan lebih banyaklah dalam dapatan kajian sebentar lagi. Saya Lia dan kemudian kita akan lihat pula dari sudut dapatan kajian. Kita akan lihat dari sudut demografi responden iaitu kita ambil 3 aspek iaitu dari sudut jantina, umur dan juga status. Mari kita lihat dari sudut jantina di mana daripada hasil kajian daripada 73 orang responden, jadi seramai 8 orang iaitu 11% adalah terdiri daripada responden lelaki, manakala bakinya sebanyak 65 orang iaitu 89% adalah responden perempuan. Kat sini ada sedikit jurang yang besar dalam pemilihan responden kerana majoriti pelajar kerja sosial semester 6 adalah pelajar perempuan.
Okey, kemudian kita lihat dari sudut umur dan daripada hasil kajian kita lihat seramai 72 orang iaitu 98.6% adalah terdiri daripada responden yang mempunyai golongan umur antara 19 hingga 25 tahun, manakala responden yang berumur 26 hingga 30 tahun adalah terdiri daripada seorang iaitu 1.4% dan tiada responden yang dari peringkat umur 18 tahun ke bawah seperti yang ditunjukkan. Kemudian kita lihat pula dari sudut status berdasarkan hasil kajian daripada 73 orang yang kami soal selidik, seramai 70 orang pelajar iaitu 95.9 memiliki status bujang, manakala selebihnya iaitu 3 orang iaitu 4.1% memiliki status berkahwin. Okey, kita akan lihat pula analisa penilaian terhadap program bicara kanak-kanak dalam pemulihan dan jagaan, dan pada bahagian ini responden telah diberikan 5 soalan utama di mana setiap soalan ini terdapat 5 hingga 7 soalan kecil yang dikhususkan. Jadi, 5 bahagian tersebut merangkumi bahagian reaksi pelajar, bahagian pembelajaran iaitu isi kandungan khusus, bahagian tingkah laku iaitu tindakan responden, bahagian hasil dan juga bahagian ulasan dan juga cadangan. Okey, kita akan lihat kepada reaksi pelajar terhadap program bicara kanak-kanak dalam pemulihan dan juga jagaan. Dan bagi reaksi pelajar terhadap program ini, soalan pertama yang disoal kepada responden ialah objektif program ini telah dicapai. Dan bagi soalan ini, seramai 4 orang tidak pasti bersamaan 5.5%, 41 orang setuju bersamaan 56.2% dan seramai 20 orang sangat setuju bersamaan 38.4%. Dan min purata bagi pernyataan ini adalah sebanyak 4.329. Soalan kedua yang disoal kepada responden adalah peruntukan masa perkongsian program adalah mencukupi. Bagi soalan ini, seramai 5 orang sangat tidak setuju bersamaan 6.8%, 6 orang tidak setuju bersamaan 8.2%, seramai 15 orang tidak pasti bersamaan 20.5%, seramai 31 orang setuju bersamaan 42.5% dan seramai 16 orang sangat tidak setuju bersamaan 21.9%. Dan min purata bagi pernyataan ini adalah 3.644. Soalan ketiga yang disoal kepada responden adalah makanan yang disediakan adalah memuaskan. Bagi soalan ini, seramai 1 orang sahaja yang tidak setuju bersamaan 1.4%, seramai 8 orang tidak pasti bersamaan 11%, seramai 38 orang setuju bersamaan 52.1% dan seramai 26 orang sangat setuju bersamaan 75.6%. Dan min purata untuk pernyataan ini adalah 4.205. Soalan keempat yang disoal kepada responden ialah kelengkapan peralatan memuaskan iaitu dari sudut LCD, sistem PA dan lain-lain. Bagi soalan ini, seramai 5 orang tidak pasti bersamaan 6.8%, seramai 32 orang setuju bersamaan 43.8% dan seramai 36 orang sangat setuju bersamaan 49.3%. Dan min purata bagi pernyataan ini adalah 4.425. Dan soalan terakhir yang disoal kepada responden adalah tempat program dijalankan adalah sesuai dan selesa. Bagi soalan ini, seramai 5 orang tidak pasti bersamaan 6.8%, seramai 33 orang setuju bersamaan 45.2% dan seramai 35 orang sangat setuju bersamaan 47.9%. Dan min purata bagi pernyataan ini adalah 4.411. Okey, kemudian kita akan lihat dari segi pembelajaran iaitu isi kandungan khusus dalam program bicara kanak-kanak dalam pemulihan dan juga jagaan. Bagi mendapatkan pandangan responden, 7 soalan telah diberikan dan soalan pertama yang kami soal ialah kandungan dalam program ini dapat diaplikasikan dalam praktis kerja sosial kanak-kanak. Bagi soalan ini, hanya 1 orang tidak pasti bersamaan 1.4%, seramai 30 orang setuju bersamaan 41.1%, manakala seramai 42 orang sangat setuju bersamaan 57.5%, dan min purata bagi soalan ini adalah 4.562. Soalan kedua yang disoal kepada responden ialah kandungan program relevan dan sejajar dengan perkembangan terkini. So, bagi soalan ini, hanya 3 orang tidak pasti bersama 4.1%, seramai 28 orang setuju bersama 38.4%, manakala seramai 42 orang sangat setuju bersama 57.5%. Min purata bagi soalan ini adalah sebanyak 4.534. Soalan ketiga yang disoal adalah isi kandungan bersesuai dengan tahap kompetensi saya dan mudah difahami. Jadi, bagi soalan ini, hanya 1 orang tidak pasti bersamaan 1.4%, seramai 32 orang setuju bersamaan 43.8% dan seramai 40 orang sangat setuju bersamaan 54.8%. Min purata bagi soalan ini adalah 4.534. Soalan 4 yang disoal kepada responden ialah pembekalan yang disediakan membantu saya memahami perkongsian yang disampaikan. Bagi soalan ini, hanya 1 orang tidak pasti bersamaan 1.4%, seramai 31 orang setuju bersamaan 42.5%, manakala seramai 41 orang sangat setuju bersamaan 56.2%. Dan min purata bagi soalan ini adalah 4.548. Dan soalan kelima yang disoal adalah anda berpuas hati dengan isi kandungan ceramah yang diberikan.
Bagi soalan ini, hanya 4 orang tidak pasti bersamaan 5.5%, seramai 25 orang setuju bersamaan 34.2% dan seramai 44 orang sangat setuju bersamaan 60.3%. Dan min purata bagi soalan ini adalah 4.548. Soalan 6 yang disoal kepada responden ialah penceramah menyampaikan maklumat dengan baik. Bagi soalan ini, hanya 1 orang tidak pasti bersamaan 1.4%, seramai 26 orang setuju bersamaan 35.6%, manakala seramai 46 orang sangat setuju bersamaan 63%. Dan min purata bagi soalan ini adalah sebanyak 4.616. Dan soalan terakhir iaitu soalan 7 yang disoal kepada responden adalah bahasa yang digunakan mudah difahami. Bagi soalan ini, seramai 21 orang setuju bersamaan 28.8% dan seramai 52 orang sangat setuju bersamaan 71.2%. Dan min purata bagi soalan ini adalah 4.712. Seterusnya adalah soalan bahagian ketiga, iaitu mengenai tingkah laku tindakan responden terhadap program bicara kanak-kanak, pemulihan dan jagaan. Pada bahagian ini mengandungi 5 soalan. Soalan 1, pada bahagian ini responden yang paling tinggi adalah iaitu setuju, iaitu seramai 40 orang, dan yang paling rendah adalah sangat tidak setuju dan tidak setuju, iaitu kedua-duanya mencatatkan kosong. Soalan kedua, responden yang paling ramai adalah pada tidak pasti, iaitu seramai 25 orang, dan yang paling rendah adalah sangat tidak setuju, iaitu seramai 3 orang sahaja. Soalan ketiga pula, setuju mencatatkan responden yang paling tinggi, iaitu seramai 32 orang, dan yang paling rendah adalah sangat tidak setuju, iaitu kosong. Seterusnya adalah soalan keempat, iaitu soalan keempat, seramai 43 responden setuju, dan yang paling rendah adalah sangat tidak setuju dan tidak setuju, iaitu kedua-duanya mencatatkan kosong. Yang terakhir adalah soalan kelima, iaitu majoriti responden memilih sangat setuju, iaitu seramai 38 orang, dan diikuti dengan setuju seramai 32 orang, dan yang paling rendah adalah sangat tidak setuju dan tidak setuju, masing-masing mencatatkan kosong. Seterusnya adalah bahagian keempat, iaitu mengenai hasil yang diperoleh dalam program bicara kanak-kanak, pemulihan dan jagaan. Bahagian ini mengandungi 7 soalan. Soalan pertama, responden yang tinggi adalah pada bahagian sangat setuju, iaitu seramai 44 orang, dan yang paling rendah adalah sangat tidak setuju, seramai 1 orang sahaja. Soalan kedua, responden yang paling tinggi juga adalah pada bahagian sangat setuju, iaitu seramai 40 orang, dan yang paling rendah adalah 1 orang, iaitu memilih sangat tidak setuju. Soalan ketiga pula, responden yang paling tinggi adalah pada bahagian sangat setuju, iaitu seramai 37 orang, dan yang paling rendah adalah kosong. Soalan keempat, majoriti responden memilih sangat setuju, iaitu seramai 40 orang, dan yang paling rendah adalah tidak setuju, iaitu kosong. Soalan kelima, responden yang paling tinggi adalah memilih setuju, iaitu seramai 36 orang, dan yang paling rendah adalah tidak setuju, iaitu kosong. Soalan keenam, majoriti responden memilih sangat setuju, iaitu seramai 39 orang, dan yang paling rendah adalah sangat tidak setuju dan tidak setuju, iaitu kedua-duanya mencatatkan kosong. Soalan keenam, majoriti responden memilih sangat setuju, iaitu seramai 39 orang, dan yang paling rendah adalah sangat tidak setuju dan tidak setuju, iaitu kedua-duanya mencatatkan kosong. Yang terakhir adalah soalan ketujuh, di mana sangat setuju mencatatkan responden yang paling tinggi, iaitu seramai 36 orang, dan yang paling rendah adalah sangat tidak setuju dan tidak setuju juga mencatatkan kosong. Seterusnya adalah bahagian yang terakhir, iaitu bahagian kelima mengenai ulasan dan cadangan. Kebanyakan responden memberikan cadangan dan ulasan yang baik. Antaranya adalah supaya menambahkan masa ceramah agar lebih lama, dilaksanakan secara berkala pada setiap bulan, mengadakan bengkel secara praktikal dan amali, dan kerjasama yang baik dalam menjayakan program Kajian ini dijalankan bagi mengkaji keberkesanan program bicara kanak-kanak dalam pemulihan dan perlindungan ke atas pelajar kerja sosial semester 6. Ianya bertujuan untuk mendedahkan mahasiswa kepada peranan institusi dalam perkhidmatan dan kebajikan sosial. Ia juga dapat memberikan pendedahan kepada mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu dan kemahiran yang diperolehi kepada klien di dalam alam kerjaan nanti. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa objektif yang telah digariskan dalam program ini telah pun tercapai. Hal ini kerana majoriti daripada peserta program ini telah pun memperolehi pendedahan tentang kanak-kanak yang berada dalam pemulihan dan perlindungan negara. Program ini juga telah memberikan peningkatan terhadap kemampuan peserta dalam penyampaian idea, berhujah dan berfikiran kritis terhadap hala tuju bidang kerja sosial di Malaysia. Ibrahim 2001 menyatakan bahawa model adalah lamban ataupun simbol kepada keadaan sebenar. Model boleh menggambarkan keadaan sebenar yang ringkas tetapi komprehensif. Oleh itu, kami telah memilih satu model untuk membuat penilaian ke atas program ini.
Model yang telah kami pilih bagi melakukan penilaian terhadap program ini ialah model penilaian Kirkpatrick. Model penilaian ini merupakan salah satu model penilaian yang terawal dan paling banyak digunakan dalam penilaian latihan. Model ini mempunyai 4 tahap. Tahap pertama ialah tahap reaksi. Tahap kedua merupakan tahap pembelajaran. Tahap ketiga ialah tahap perubahan ataupun tingkah laku. Dan tahap yang keempat merupakan tahap hasil. Tahap pertama ialah penilaian reaksi. Pengukuran reaksi adalah penting dan mudah untuk dilakukan. Dengan adanya penilaian reaksi, data dapat dikumpulkan untuk mengetahui reaksi sebenar peserta. Penilaian reaksi yang tepat adalah amat penting kerana minat, perhatian dan motivasi peserta mempunyai pengaruh terhadap pembelajaran yang akan berlaku. Tahap yang kedua ialah penilaian pembelajaran. Tahap ini mengukur perubahan sikap, penambahan pengetahuan dan penambahan kemahiran selepas program dijalankan. Bagi Jarvis 1996, pengetahuan boleh dilihat sebagai satu peringkat kesedaran ataupun penghubungan yang rapat dengan sesuatu yang memberikan keuntungan melalui pengalaman, pembelajaran atau pemikiran. Pengukuran pada peringkat ini berusaha untuk menunjukkan sama ada kaedah pengajaran bagi sesuatu program latihan berkesan ataupun sebaliknya. Penilaian seterusnya adalah penilaian perubahan atau tingkah laku. Ia merupakan tahap ketiga dalam model penilaian Kirkpatrick. Penilaian perubahan ini ia melibatkan pemahaman yang dijalankan oleh seseorang ketua terhadap orang bawahannya. Menurut Kirkpatrick dan Kirkpatrick 2005, penilaian tingkah laku ini memakan masa agak lebih lama dan lebih sukar berbanding dengan penilaian reaksi dan penilaian pembelajaran. Penilaian perubahan ini adalah seperti ia menggunakan kumpulan kawalan jika perlu, memperuntukkan masa yang sesuai agar perubahan tingkah laku dapat berlaku dan membuat pengukuran sebelum dan selepas program dilaksanakan jika sesuai. Pada tahap terakhir dalam model penilaian Kirkpatrick adalah penilaian hasil, di mana ia mengukur impak sesuatu program terhadap organisasi selepas seseorang peserta menghadirinya. Kirkpatrick dan Kirkpatrick 2005 telah menggariskan panduan untuk melakukan penilaian hasil ini, iaitu ia menggunakan kumpulan kawalan jika sesuai, ia membuat pengukuran sebelum dan selepas program dilaksanakan dan mengulangi semula penilaian hasil ini pada masa yang bersesuaian serta mempertimbangkan kos dan faedah sesuatu program. Dalam model penilaian Kirkpatrick ini, terdapat kelemahannya iaitu apabila semakin tinggi tahap penilaian, proses penilaian akan menjadi lebih sukar dan memerlukan lebih banyak masa. Menurut Reed 2004, kelemahan model penilaian Kirkpatrick ini ia menjejaskan keupayaannya dalam menilai keberkesanan latihan organisasi. Dan seterusnya, terdapat beberapa cadangan-cadangan program yang telah pihak kami sediakan dan di antaranya iaitu program yang melibatkan Malaysian Future Leaders School atau dalam bahasa Melayunya iaitu program kepimpinan masa depan iaitu MLLS. Itu program ini yang telah dibentuk oleh Kementerian Belia dan Sukan dan program ini pada mulanya ialah program yang telah dibentuk oleh pihak PLKN yang telah dibentuk daripada program PLKN namun diubah suai untuk menjadi program yang lebih baik dan namanya ialah program Malaysian Future Leaders School. Dan program ini adalah program yang berkonsepkan summer camp. Program ini bertujuan bagi mengurangkan stigma masyarakat terhadap kanak-kanak yang melakukan jenayah dan ianya sesuai dengan dasar perlindungan kanak-kanak negara. Dan program yang kedua pula iaitu program yang melibatkan program riba kuning iaitu ianya membuat kerjasama antara Kementerian Belia dan Sukan dan seterusnya kerjasama juga antara Kementerian Dalam Negeri dan yang ketiga iaitu melibatkan pihak Jabatan Penjara Malaysia dan program ini melibatkan kemahiran kanak-kanak yang bermasalah ini dan bagaimana usaha kerajaan untuk membawa golongan ini atau kumpulan ini ke dalam masyarakat untuk mengurangkan stigma masyarakat dan membantu memulihkan keputusan sosial mereka dalam masyarakat untuk menghadapi kehidupan seperti biasa. Okey,
Seterusnya iaitu program yang ketiga, iaitu program yang diberi nama My Future Youth ataupun My Future Youth Plus, dan ianya merupakan program yang objektif utamanya iaitu memberi kemahiran kepada belia-belia yang bermasalah yang tidak mempunyai CGSD SPM, dan CGSD ini boleh didapati oleh pihak IKLBN iaitu institusi kemahiran latihan belia negara, dan ataupun juga daripada TVET iaitu Technical Vocational Education Training, dan ianya untuk memberi peluang kepada pelatih untuk mendapatkan ilmu serta kemahiran untuk digunakan selepas tempoh penahanan mereka. Dan program yang keempat iaitu melibatkan multi-systemic therapy as an intervention for young people on the age of care, iaitu ianya menekankan kepada pihak penyedia sosial ataupun pihak-pihak yang berwajib tentang bagaimana untuk menguruskan kes-kes kanak-kanak yang bermasalah ini. Seterusnya, program yang kelima iaitu program pemulihan dan penginsafan pelatih. Program ini membantu pelatih khidmat masyarakat memantapkan diri dari segi rohani dan kecerdasan emosi. Pelatih didedahkan dengan aktiviti, kursus dan bengkel seperti ujian kefahaman pengetahuan agama atau moral, bengkel pengurusan jenazah, pengurusan diri, kesihatan dan penampilan diri. Seterusnya, program yang keenam iaitu program peningkatan kemahiran dan kefungsian sosial pelatih membantu pelatih mengenal pasti potensi diri, meningkatkan kemahiran pelatih, memberi peluang pelatih untuk meningkatkan taraf kehidupan melalui aktiviti bengkel dan kursus electrical, perniagaan, mereka bentuk rambut atau bangunan ataupun kursus menggunting rambut. Seterusnya, program yang ketujuh iaitu program Perintah Khidmat Masyarakat. Program ini merupakan program pemulihan sosial kepada pelatih melalui aktiviti seperti program Kerjaya, program Keibubapaan dan kem jati diri. Terdapat 5 tahap pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat melalui pendekatan kerja sosial seperti tahap pertama, membina hubungan, tahap kedua, hukuman, tahap ketiga, pemulihan, tahap keempat, penginsafan dan tahap kelima, penamatan. Program ini bertujuan untuk mencegah residivisme dalam kalangan kanak-kanak. Mereka perlu menjalani tempoh pemulihan dalam masa tidak melebihi 6 bulan pada bila-bila masa di mana-mana tempat atas perintah mahkamah. Akhir sekali, program yang ke-8 iaitu program Aftercare. Program ini adalah khusus bagi kanak-kanak yang terlibat dalam pemulihan penagihan dadah. Program ini menyediakan rawatan susulan bagi merawat ketagihan dan menyediakan sesi kaunseling secara individu atau kumpulan. Program ini bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan sosial kanak-kanak terhadap institusi pemulihan, menghakis stigma masyarakat dan mengelakkan pengulangan. Alhamdulillah, selesai sudah pementasan kami. Jadi kesimpulannya, program bicara kanak-kanak dalam pemulihan dan perlindungan telah mencapai sebahagian objektif yang dinyatakan. Objektif yang dinyatakan pada awal program didapati terlalu umum dan tidak boleh diukur. Namun begitu, keseluruhan program adalah berjaya apabila setiap komponen menurut model penilaian Kirkpatrick itu dapat dipenuhi dengan sebaiknya. Setiap kelemahan yang wujud dalam program ini mampu untuk diatasi dan kekuatan dapat ditambah baik dalam menentukan kelangsungan sesuatu program. Jadi maklum balas daripada peserta kebanyakannya mencadangkan untuk meneruskan program seperti ini kerana ia banyak memberi input dan ilmu pengetahuan serta pengalaman baru yang dapat diperoleh oleh mahasiswa sebagai persediaan diri mereka sebelum melangkah ke arah pekerjaan. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.